Pada pendapat saya, Alza baru agak jauh berbeza dengan Alza yang lama, terutama dari aspek ketinggian, ground clearance, keluasan ruang dalam dan desain, keselamatan dan juga aspek keselesaan. Mungkin lebih ramai yang akan membandingkan antara Alza baru dengan Pro 2 Arus kerana kedua-dua kenderaan ini adalah kenderaan 7/4 duduk dan mempunyai ground clearance lebih 200mm, iaitu Arus 220mm, Alza baru 205mm, manakala Alza yang lama hanya 133mm sahaja. Ini bermakna Alza baru adalah MPV yang tinggi, di mana ia lebih tinggi daripada Proton Exora 155mm dan juga Toyota Innova 176mm sahaja. Bagi yang tak pasti apakah itu ground clearance, ground clearance ni adalah jarak permukaan bumi ataupun tanah jalan raya kan dengan kenderaan kita. Biasanya SUV, pickup truck, ground clearance ni lebih besar lah, bermakna kita punya feel ataupun sitting position kita nampak lebih tinggi. Kalau dulu semasa Alza baru dilancarkan tu, masa tu trendnya MPV ni rendah. MPV kalau boleh nak dilihat seperti kereta, contohnya Toyota Wish, Toyota Estima, ground clearance ni memang agak rendah sedikit masa tu. Tapi trendnya sekarang MPV lebih tinggi kebanyakannya, macam SUV lah yang tradisional, sebab banyak juga SUV ataupun crossover yang rendah-rendah macam kereta. Contohnya Mitsubishi Xpander, ground clearance dia 225mm, 5mm lebih tinggi daripada Toyota Rush ataupun Pro 2 Arus. Dan juga Grand Livina, ground clearance dia 200mm, rendah sedikit saja 5mm dari Alza baru. Tetapi bagi saya, bila dah 200mm tu memang dah tinggi lah tu. 200mm ni pun lebih tinggi daripada CR-V tadi 198 kan. Sebab tu baru-baru ni saya ada buat survey lah. Saya tanya kalau Arus ni dapat facelift dengan feature yang sama dengan Alza baru dan juga macam Ativa, adakah anda akan pilih Arus kan? Dan saya dapati ada 21% yang akan pilih Arus sekiranya ada upgrade. Of course lah yang Alza lebih tinggi 55%, tetapi kita nampak di situ bahawa ada persamaan yang mereka lihat antara Arus dan juga Alza baru nanti, dari segi 7-seater, dari segi ground clearance. Mungkin juga ada yang lebih minat dengan karakter Arus sebagai sebuah SUV berbanding dengan Alza yang lebih nampak macam family car kan. Tapi kalau tak ada sebarang upgrade untuk produk Arus, mungkin ia akan terkesan dengan pelancaran produk Alza yang baru nanti. Tapi saya rasa Pro 2 memang sedar akan perkara ni dan merancang sesuatu yang baik. Sebagai persediaan saya untuk buat comparison antara Pro 2 Alza yang baru nanti dengan Arus, jadi saya nak cuba test drive Pro 2 Arus. Malangnya saya tak dapat pinjam Pro 2 Arus sesiapa, tak sudi nak pinjamkan saya. Jadi saya berjaya dapat Toyota Rush saja, tapi lebih kurang lah. Cuma ada sedikit perbezaan sajalah antara Rush dengan Arus. Tapi sekurang-kurangnya saya dapat feel pemanduan sebuah SUV 7/4 duduk ni. Jadi nanti bila dah dilancarkan, saya boleh comparekan experience saya. Okay? Sebab untuk Pro 2 Alza yang lama, saya memang masih ada lagi lah pengalaman tu, sebab saya guna Alza yang lama lebih kurang 5 tahun. Okay, secara ringkasnya, Arus dan Rush ni ada banyak persamaan dan ada juga perbezaan. Pertama sekali dari segi ukuran dan beratnya, dan juga jenis enjin adalah sama untuk Arus dan juga Rush. Tapi enjin Rush ni dia menghasilkan lebih sedikit kuasa daripada Arus, di mana Arus hanya menghasilkan 75kW, tetapi Rush menghasilkan 77kW. Dan juga dari segi torque, Toyota Rush ni menghasilkan 136 maksimum torque, manakala Arus hanya 133. So beza sedikit lah, 3 Nm torque saja. Kemudian dari segi desainnya hampir sama lah, dari segi luar dan dalam.
pada asasnya, cuma dari segi stylingnya ada perbezaan dan juga material yang digunakan. Okay, dari segi keselamatan, Arus dengan Rush ni ada persamaan, terutamanya dari segi ASA yang ada pre-collision warning, pre-collision braking, pedal miss operation control dan juga front departure alert. Dari segi keselamatan passive-nya pun sama, ada 6 airbag, ada VSC, Vehicle Stability Control, Traction Control, Hill Start Assist, kemudian ABS, EBD, ESS ada sama. Cuma dekat Rush varian S ni dia ada tambahan sikit, iaitu Rear Cross Traffic Alert, RCTA, ada Panoramic View Monitor, ada Blind Spot Monitor. Tapi hari ni saya just nak dapatkan driving experience ataupun pengalaman pemanduan Toyota Rush ni. Sebab ini kali pertama saya memandu SUV 7 tempat duduk. Saya pernah memandu SUV lain juga macam CR-V, HR-V. Tapi yang 7 tempat duduk saya tak pernah lagi drive. Pertama sekali ialah rasa ketinggian. Bila kita masuk je dekat driving seat ni dan nak mula memandu, saya dah rasa dah memang Arus ni lebih tinggi daripada Ativa dan of course lebih tinggi daripada Alza yang semasa atau yang lama. Jadi ketinggian tu menjadikan salah satu faktor yang saya rasa bahawa Toyota Rush ni rasa relax. Bila saya drive kereta ni, saya tak rasa macam kereta ni terlalu besar. So mungkin salah satu faktornya juga ialah dari segi kawalan steering elektrik dia yang responsif. Sebab saya rasa kalau saya tak tengok cermin pandang belakang, saya rasa macam kereta ni lebih kurang macam Ativa saja. Tapi inilah hakikatnya bahagian belakang Toyota Rush ataupun Prado Arus yang lebih besar dan panjang ke belakang. Kemudian design dashboard dia yang macam lean je kan, macam lebih matang dan mewah sedikit lah berbanding dengan Ativa. Ativa tu dia macam funky sikit, macam sporty. Satu lagi faktor yang menyebabkan dia rasa macam relax ialah seat dia sendiri. Seat dia macam sedap lah, leather kan. Memang SUV yang sesuai untuk mereka yang berkeluarga, especially keluarga yang besar lah, sebab ada 7 tempat duduk kan. Satu lagi faktor yang mungkin menyebabkan dia macam relax ialah aircon dia sendiri. Aircon dia gunakan climate control yang boleh set ikut temperature. Kalau kita nak set dia 19 darjah Celsius, so dia akan buat suhu dalam kereta tu 19 darjah Celsius macam aircon dekat rumah kita. Satu lagi mungkin sebab kereta ni tak ada lane departure warning. Sebab kalau Ativa contohnya, kalau kita terkeluar sikit daripada lane tanpa signal, dia akan bunyi lah kan, lepas tu ada PCB, ada blind spot monitor, macam-macam bunyi yang boleh keluar semasa kita memandu. Kemudian dari segi suspension pun sedap, dia menyerat hentakan. Saya cuba langgar bumper beberapa kali, okey, tak ada masalah. Sebab dia satu lagi mungkin sebab tayar dia pun besar, 17 inci. Cuma saya agak kurang selesa dengan bunyi enjin ni bila kita cuba nak memecut. Bila kita lepaskan pedal minyak, ada bunyi juga. Kemungkinan disebabkan transmission 480. Tapi cuma saya tak pastilah, mungkin unit kereta ni saja ataupun memang begitu untuk Toyota Rush dan juga Arus ni. Tapi dari segi pecutan dari keadaan pegun, macam contohnya kita dah dekat traffic light kan, lampu merah, kemudian dah hijau nak gerak kan, so masa tu saya rasa cepat nak pergi tau, berbanding dengan Ativa. Ativa dia ada lambat sikit, mungkin sebab CVT kot. Tapi kalau Ativa dia dah laju, dia akan makin senyap. Dia masa mula-mula tu je dia ada bunyi sikit enjin, lepas tu bila dah stable dia akan senyap bunyi dia, walaupun kita dah lebih daripada 120 ke 80 kan. Tapi untuk Rush ni saya rasa dia makin bising kalau kita makin laju. Dari segi body roll bila kita dekat roundabout kan, kita cornering, memang adalah body roll dia. Saya rasa SUV semua macam tu, it's normal I think. Dalam Ativa pun ada juga kan, cuma Ativa ni dia ada S mode, dia keraskan sikit suspension tu kalau misalnya dekat jalan berliku kan. Tapi Toyota Rush ni ada feature yang Ativa pun tak ada, iaitu Panorama View Monitor, PVM, di mana anda boleh lihat sekeliling kereta anda dengan kamera yang ada di depan, di sisi dan juga di belakang. Kemungkinan besar Alza baru juga akan dapat fungsi
ini. Cuma pada pendapat saya, head unit tu dia tak menegak macam Ativa kita boleh nampak skrin tu dengan jelas sebab dia memang tegak macam kita menonton kan. Tetapi kalau dalam Rush ni dia macam condong, dia melekat pada dashboard tu, dia macam menghadap ke atas kan. Jadi kalau kita nak tengok panorama view monitor tu, kita kena gerakkan badan kita, kena tengok macam tu, especially pada waktu siang. So anda akan nampak biasan cahaya di head unit tu. Kalau macam dia menegak floating screen kan, dia lebih mudah. So, kita pandang je, kita dah nampak dah apa yang ada dalam head unit tu. Berdasarkan Daihatsu Xenia, Pro 2 Alza 2022 nanti juga akan dapat floating screen seperti Ativa. Tapi walaupun saya rasa enjoy dengan pemanduan Toyota Rush ni. Mungkin salah satu yang saya paling tertarik ialah dari ketinggian dan pemanduan yang relax. Mungkin itulah karakter SUV keluarga ini yang membezakannya dengan Toyota Veloz dan juga Alza 2022 nanti. Dengan ground clearance tinggi 205mm, Pro 2 Alza baru nanti mungkin ada experience yang lebih kurang sama dengan Arus ini. Sebenarnya saya tak sabar nak pandu uji Alza 2022 nanti, yang mana ia didatangkan dengan gear DCVT, dengan platform baru, dengan fungsi keselamatan terkini seperti Ativa, dan juga terdapat ciri-ciri keselesaan baru termasuklah Apple CarPlay dan sebagainya. Alza baru juga akan didatangkan dengan double blower aircon di belakang dan ciri tempat duduk belakang yang boleh dilipat yang lebih smart lah. Jadi sama-sama kita nantikan kemunculan Alza 2022 yang katanya akan dilancarkan selepas raya insyaAllah, dan ada yang dah booking atas nama Alza lama. Saya juga ada dapat info bahawa sales advisors Pro 2 dah mula pergi training untuk produk yang terbaru iaitu Alza ni lah. Jadi kepada anda yang masih belum subscribe Ativaris channel, so kami jemput anda untuk subscribe. InsyaAllah kami akan tampilkan maklumat-maklumat terbaru tentang Pro 2 Alza 2022 dan model-model terbaru yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera.